Datuk yang Timbalan yang dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sebagai anggota baru di dalam Majlis Dewan yang mulia ini, dan saya telah mengikuti sidang ini dengan begitu teliti dan teruja sekali. Sepanjang sidang 4 hari yang lalu, sempat juga saya cuba-cuba mengambil bahagian, mencelah sekali dua, dan alhamdulillah hari ini saya berpeluang menanyakan soalan nombor 9. Ya. Jadi itulah pengalaman sebagai ahli Dewan Rakyat buat pertama kalinya di Dewan yang mulia ini. Jadi sebelum saya meneruskan ucapan sulung membahaskan titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, maka di Dewan yang mulia ini saya ingin merakamkan beberapa penghargaan kepada beberapa pihak. Yang pertama tentu sekalilah kepada Datuk yang di-Pertua, Timbalan yang di-Pertua, kerana memberi izin dan laluan untuk saya berucap pada penghujung sidang pada malam ini. Cuma duduk di Dewan ini tak tahu siang ataupun malam. Sama saja. Jadi alhamdulillah, terima kasih Datuk Timbalan yang di-Pertua. Kedua, saya rakamkan penghargaan dan terima kasih saya tentulah kepada parti saya, Barisan Nasional, kerana memilih dan memberi saya peluang sehingga sampai saya ke Dewan yang mulia pada kali ini. Yang ketiganya, kepada seluruh pengundi kawasan Parlimen Jelebu, sama ada ianya Melayu, Cina, India, dan orang asli. Jadi kepada mereka saya rakamkan penghargaan dan terima kasih. Suara saudara semua insya-Allah akan saya sampaikan di sini. Yang Muhammad Datuk Timbalan yang Ketua Bahagian tak nak terima kasih. Ya. Ketua Bahagian dah tentulah terima kasih, tapi simpan dalam hati. Jadi tuan-tuan, ya ahli-ahli yang berhormat. Baris Sulung nak mencelah. Dia bergurau. Jadi dah malam ni. Jadi tuan-tuan yang ahli-ahli yang berhormat, jangan banyak sangat mencelah kalau nak balik cepat. Kalau mencelah banyak, saya mohon pada yang Timbalan yang di-Pertua lanjutkan masa. Datuk Timbalan yang di-Pertua, pengalaman pertama menyertai Dewan dan mengikuti sidang ini, saya juga ingin membuat beberapa rumusan awal. Jadi oleh kerana ramai sudah ahli-ahli yang berhormat bercakap perkara-perkara yang begitu penting untuk kemajuan dan pembinaan bangsa dan negara, maka saya ingin melihat kepada suasana dan keadaan di dalam Dewan sebagai orang yang pertama kali berada di dalam sidang yang mulia ini. Jadi pandangan saya dan rumusan saya mungkin tuan-tuan suka ataupun ahli-ahli yang berhormat setuju dan suka. Dan mungkin juga ahli-ahli yang berhormat tak setuju dan tak suka. Itu tidak mengapa. Yang penting saya luahkan perasaan dan penemuan saya kepada sidang yang dah berlangsung ini.
Pertama, saya dapati ramai pemidato-pemidato hebat dan berkebolehan ada di dalam Dewan yang mulia ini, yaitu yang berhormat semua. Jadi memang hebat. Saya kagum dan saya sangat meminati sebahagian daripada mereka. Yang kedua, saya juga dapati tidak kurang juga yang lucu. Yang mana minat tu? Tenggara. Tenggara. Kak Lima. Minta penjelasan. Jadi, ya Pak Tenggara nak minta penjelasan ke? Jadi saya dapati ada juga yang tidak kurang lucunya. Dan setengahnya pun ada yang macam anak-anak juga. Kuala Langat. Dah balik ke? Ada balik tak pergi salam lah. Sampaikan salam kepada Kuala Langat. Jadi kadang-kadang terhibur juga dalam keanak-anakan itu. Saya ingatkan di Dewan yang mulia ini taklah macam tu, Datuk Timbalan Speaker. Tapi rupanya sama je. Yang ketiga, saya amati dan sangat, ya, ada juga yang degil dan nakal, Tuan Speaker, Datuk Speaker. Sebelah sana ramai sikit. Sebelah sini pun ada juga. Tapi itu mempertahankan sebab mengikut rentak dan tari yang dimainkan pada ketika-ketika tertentu. Jadi Datuk Speaker, saya yang keempatnya saya dapati dan sangat tabiklah kepada Tan Sri Speaker, Datuk Timbalan Speaker, kerana begitu sabar melayan kerana ahli-ahli yang berhormat di dalam Dewan yang mulia ini. Masa tak ditambah ya. Puji macam tu pun tak tambah ke Datuk Timbalan? Memang macam ayat bodek ya. Ini bukan bodek, ini satu kenyataan dan satu perkara yang menjadi yang harus kita beri recognition, pengiktirafan. Dalam keadaan yang begitu letih sehari suntuk pun masih lagi boleh bercakap dengan lembut, yang berhormat. Saya kata sabar betul lah speaker ni. Jadi orang BN memang macam itulah. Dia memang sabar dan tetap tenang dalam apa jua situasi. Itu bezanya Barisan Nasional ni. Jadi Datuk Speaker, Timbalan Speaker, saya bahasa Inggeris dengan izin Timbalan Speaker, how I wish to be like Speaker and Timbalan Speaker. How I wish to be. Tapi saya memang tidak berkebolehan untuk menjalankan tugas itu. Itu yang tentunya. Jadi masa-masa akan datang saya juga banyak belajar dan akan mau mengikut jejak-jejak langkah senior yang hebat-hebat dalam Dewan ini. Yang berhormat Datuk Timbalan Yang Dipertua, membina negara bangsa. Baru masuk tinggal 10 minit lagi. Cukup dalam 10 minit itu boleh dirumuskan. Penjelasan sudah 10 minit langsung tak ada poin lagi saya dengar. Saya tak beri izin. Saya tak beri laluan. Dah malam-malam pukul 8.30 ni kita bertenang dan mengambil masa rehat. Minta laluan. Saya mau laluan. Ni Tak kapal ada dengan laluan. Saya temulur nak ni. sikit, masa saya sudah habis untuk tak memberi bagi laluan, pengiktirafan. duduk. Tambah mukadimah tu. Tak payah. Laluan tidak dibenarkan. Tidak ada laluan yang nak diberi. Jadi membina satu negara bangsa sebagaimana yang kita semua terlibat ini, ia merupakan satu proses yang mengambil masa yang begitu panjang.
membina tamadun. Kena sabar, kena perlahan. Macam mana Datuk Timbalan Speaker lakukan mengawal Dewan ini. Jadi oleh kerana itu kerajaan sudah pasti dan saya percaya dia tidak melakukan sesuatu secara sembrono sebagaimana yang dikehendaki oleh pembangkang. Jadi kita baru merdeka 57 tahun. 56 tahun. Saya tambah sikit tu jadi 57. Ini merupakan satu umur yang masih muda kalau dibandingkan dengan pembinaan tamadun di negara-negara lain seperti Amerika. Jadi Amerika tamadunnya sudah dicipta dan dibina lebih daripada 200 tahun. Jadi oleh kerana itu kita yang menjadikan negara-negara seperti itu. Minta laluan, kita pun nak kena tunggu 200 tahun ke? Baru saya nak tak buat habis cara lagi, dengan saya betul. tak habis lagi Syalam. Bagilah saya laluan. Boleh buat sekarang lah. Takkan nak tunggu 200 tahun. Alasan. Duduklah. Tengok Jepun. Nantilah habis dulu. Nantilah habis. Ini masalah yang ada dalam pembangkang ini. Kita tak habis lagi, dia dah Bau tapuk gomol lagi, tengah-tengah. belum apa-apa lagi. Jadi sampai tengah-tengah kita laju, dia sesat. Ini masalah dia. Dengar habis-habis dulu, baru komen. Jadi kalau menyampuk tengah-tengah, saya khawatir Shah Alam sesat. Janji ya. Saya ada Janji ya. Lepas ni beri laluan ya. Bagi laluan. Janji ya. Kalau ada waktu terpulang pada speaker. Kalau Terpulang speaker pada bagi speaker waktu pula. tambahan, kita bagi laluan. Masa tinggal 8 minit. Bagilah Minta laluan. maaf Dia yang kena bagi laluan. Yang berhormat Shah Alam. Jadi Amerika ini membina tamadunnya lebih daripada 200 tahun hanya pada tahun 2009. Baru seorang kulit putih dapat jadi presidennya. Kulit hitam, maaf. Kulit hitam. 200 tahun. Baru sampai itu. Dan dia menjadikan kejutan kepada dunia. Ada orang percaya dan tak percaya. Ni pengurusi tabung haji ni tunggu berapa tahun? Dia exceptional case yang Datuk betul. Pasal dia hitam manis. Jadi ini. Setiausaha apa ni yang berhormat Mersing nak celah? Sila. Sila. Saya yang mengatur Tok Speaker. Dia mesti bagi punya. Presiden Amerika ni, Obama ni, Presiden ke-43. 42, nombor 1 sampai 42, George Washington sampai 42, semua Anglo-Saxon. Kulit putih tapi Anglo-Saxon in origin, dengan ejen. Saya nak tanya, jerebu, bukan. Jelebu, bukan jerebu. Jelebu. Adakah Yang Berhormat setuju bahawa Obama juga Anglo-Saxon? Sebab ibu dia adalah berketurunan Irish. Cuma bapa dia tu nama dia Barack Hussein. Daripada Kenya. Setuju tak? Maknanya kalau tak ada Anglo-Saxon tak boleh jadi Presiden Amerika. Kalau boleh beri kepada Mersing, takkan Shah Alam Ni Shah Alam bangun ni. Tak apa, saya tak ada apa Malaysia speaker. pun, Saya nak habiskan ada masa yang bukan Melayu dah jadi Perdana Menteri. Tinggal ada. 5 minit saja. Saya Salam, nak dia tak teruskan bagi, dengan salam. saya Dia tak punya bagi. penyampaian. Orang yang sebab Mahathir, Salam. Dah anak Syalam, lelaki. Duduklah Syalam, tak payah saya nak Duduk teruskan Syalam. ucapan saya dan saya tak pernah kacau pun Syalam ketika saya berucap. Lima Jadi ratus tahun Syalam lagi. boleh buat perhimpunan tu yang dan kita nak berucap di tiru. perhimpunan yang Kita Syalam bukan buat tiru aturan Anglo-Saxon dan ke, bukan undang-undang Syalam Anglo-Saxon. sendiri. Kita nak tiru Undang-undang ke dan peraturan di dalam Syalam. Dewan. Syalam. 200 tahun. Kalau orang yang punya flow tak bagi cakap, Shah Alam harus hormat. Ini peraturan Dewan yang berhormat Shah Alam, Tak ada orang adab tu. senior. Jangan bagi contoh pada junior, bercontoh yang tidak baik. Ini disiarkan secara langsung
Orang semua tengok gelagat senior yang tak ikut peraturan di dalam dan luar Dewan. Pasal tu tak menang-menang. Tapi junior Tuan kena yang dengar dipertua, juga Datuk pada yang dipertua. senior. Abang dia tak ada dalam Saya dewan. kena sampaikan Abang dia tak ada dalam dewan. Dia beranilah. perasaan dan perkara penting orang kampung. Ya. Jadi saya bersetuju dengan yang berhormat Mersing tadi itu. Ya, 4 minit lagi. Jadi masukkan ucapan dia itu dalam ucapan saya. Ini belajar daripada senior. Jadi jangan belajar daripada Shah Alam, itu tak betul. Anak buah rakyat yatim lain macam. Masalahnya Datuk Speaker, di Malaysia ini ada pihak pembangkang seolah-olah memaksa tamadun ini dibana dalam skrin mata. Ini menyebabkan kalau kereta itu belum bersedia untuk speed laju kita paksa, maka kereta itu akan musnah. Jadi membina negara bukan macam kita buat kuih agar-agar. Ini soal yang rumit. Apalagi dalam negara kita ini komposisi kaum dan agama Kalau yang UMNO berbeza-beza. tak mampu Ni Salam, ni dan tak peraturan boleh, Salam. serah pada orang Salam. lain. Kita Saya tak payah tak tunggu bagi 200 laluan. tahun. Saya Kita tak dah bagi tahu laluan. dah cara Salam. nak tengok Shah kat Alam nanti Selangor. buat. Ni tak boleh balik awal ni speaker. Banyak lagi ini kena sambung lagi sikit. Tinggal 3 minit saja lagi tu. Jadi inilah, saya tak nak lanjutkan lagi perkara itu, tetapi membina negara memang sesuatu Ni yang Jelubu, saya memerlukan ingatkan masa. hari dah malam ni. Jadi sebab itu, pembangkang kena beri kerjasama dan dukungan kalau mau laju apa yang disusun oleh kerajaan yang sudah banyak membawa kebaikan dan kedudukan yang berhormat semua di sini. Jadi kemajuan dan pencapaian ini dibina oleh Barisan Nasional menerusi kesederhanaan yang dipilih, yang dipikirkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di bawah konsep wasatiyah. Kita bersederhana tu sebabnya pembangkang jerit-jerit pun kita tak, kita sabar. Sebab ini diajar oleh pemimpin kita dan agama kita. Jadi Datuk Timbalan Speaker, jadi oleh kerana itu konsep kesederhanaan ini dicetuskan oleh Perdana Menteri di PBB pada tahun September 2010. Ekoran daripada keadaan Islamifobia sedang meningkat ketika itu. Jadi hasil daripada itu, Malaysia jadi role model dengan izin Timbalan Speaker sebagai negara yang mengambil pendekatan bersederhana dalam menguruskan perbezaan-perbezaan yang wujud dalam negara ini. Inilah hikmahnya dan tindakan itulah yang membawa kestabilan dan juga kemajuan dalam negara ini. Jadi oleh kerana masa tak ada, saya sebagai orang baru seminit lagi kena patuh kepada arahan itu. Jadi saya nak sampaikan ini saja Datuk Speaker, iaitu berkaitan dengan kawasan saya. Kawasan Jelebu ini menghadapi masalah pertumbuhan penduduk yang stagnan, yang tak bertambah. Jadi oleh kerana itu saya mohon kerana orang Jelebu setiap kali berjumpa berhimpun dia Jelebu dah habis. Jelebu, pronunciation kena betul. Jadi orang Jelebu mohon supaya mencari jalan bagaimana boleh ditingkatkan penduduk supaya menambah permintaan dan menambah kuasa beli supaya pertumbuhan ekonomi di Jelebu itu boleh diteruskan. Ya, gulung Yang Berhormat. Jadi gulungannya memang mudah sahaja. Pertama, jalan daripada Pelangai, Pahang yang disebut sebelum ini dalam sidang ini disambungkan ke KLIA merentasi kawasan Jelebu supaya jalan ini membawa pembangunan dan impak ekonomi kepada kawasan di Jelebu. Kalau tak jadi Jelebu lah. Jadi ini penting Kementerian Kerja Raya. Tolong tengokkan perancangan ini. Kalau dulu pernah dibuat kajian sudah jalan ini. Dah lama dah tetapi tidak ada tindakan susulan. Yang kedua, untuk meningkatkan permintaan di kawasan Jelebu, mohon penempatan
mana-mana IPTA di dalam kawasan Parlimen Jelebu. Ketiga, bangunan lama IPD, Ibu Pejabat Polis Daerah Jelebu, dinaikkan taraf dan dibina bangunan baru. Begitu juga dengan Hospital Jelebu, hospital sebelum perang. Jadi minta juga Kementerian Kesihatan menaikkan taraf hospital berkenaan. Dan yang akhir sekali Kementerian Pendidikan, iaitu minta dipisahkan pentadbiran PPD yang sekarang ini di bawah Jelebu dan Jempol, supaya dipisahkan pentadbiran PPD ini. Jelebu berdiri sendiri supaya orang Jelebu ada harga diri. Ya, Datuk Muhammad. Sri Rais tak buat ke? Pasal dia tak jadi Menteri Pendidikan masa itu. Jadi seterusnya nak minta satu lagi, sekolah. Sekolah rendah Seperi, Kampung Seperi, yang sekarang ini mengalami kemerosotan kemasukan pelajar baru. Jadi oleh kerana sekolah kampung ini berdekatan dengan taman-taman di sekelilingnya, maka mohon Kementerian Pendidikan supaya memindahkan sekolah Seperi ini ke kawasan luar yang sudah pun dipersetujui oleh jawatan kuasa berkenaan. Dengan cara itu sekolah ini akan dapat menarik lebih ramai pelajar untuk terus hidup dan terus dihuni sekolah berkenaan. Kalau tak, sekolah ini akan menghadapi masalah kekurangan murid. Jadi timbalan Datuk Timbalan Speaker, itu sajalah penyampaian saya buat yang pertama kali ini, dan saya sangat menghargai Yang Berhormat tak kacau saya banyak, walaupun Shah Alam saja, tak apa. Jadi saya merakamkan penghargaan dan menjunjung kasih ke bawah duli tuanku di atas titah yang telah disampaikan dalam tempoh yang baru lalu. Mohon menyokong. Terima kasih.